Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, selamat malam. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Amar and family? Itu juga saudara Yaumon, saudara Madam K, Zizi Muhammad, saudara Zamari LC, terima kasih saban malam menemani saya, saudara Syah Ibrahim, Puan Hajah Comel-Comel, saudara Anwar Mahmud, saudara Abdul Hamid, begitu juga saudara Azrul Jalil. Apa khabar anda semua ya? Saudara Basri Ayub, saudara Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Moga sihat walafiat. Jebat pembela dari Kulim hadir katanya. Saudara Wahab Zain, saudara Abdul Hamid, salam dan selamat malam dari Kuantan. Puan Hasnah, begitu juga saudara Ahmad Map, saudara Abu Samah, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Jebat pembela hadir dari Kulim, Kedah, saudara. Zack Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Saudara Isfa Rizal Mahpul, saudara Muhammad Raimi, Muhammad Siddiq, salam untuk rakan-rakan semua. Saudara Muhammad Ali, salam dari Tampin Negeri Sembilan. Saudara Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih dari Bandar Baru, Kedah. Saudara Muhammad Nazir Syafi'i, Puan Rubidin, saudara Abu Nem, saudara Maruzik Yasid, salam malam Jumaat katanya. Saudara Rusmini dari Pontian, Johor. Itu juga Rusinin Kuringut dari Sarawak. Saudara Tuan Haji Azhar, belum mana, apa khabar Tuan Haji? Saudara Richard Bakri, saudara Urut Bismillah dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Abu Nem, Waklah, apa khabar? Elias Muhammad, Zara Six, saudara Puan Azizah, Ara Zainah, Aftam, saudara Haji Osman, apa khabar Tuan Haji Osman? Itu juga Ahmad Hazemi, salam dari Tumpat, Kelantan. Abike, Kamarul Azhari, Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Saudara Zamari TJ, saudara Basri Ayub, saudara Mikdad Zakaria. Itu juga Ibjah, Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Zaidi dari Sungai Petani. Saudara Azmi Omar dari Mindef. Puan Hamidah Kamat, salam dari Kelang katanya. Saudara Joan M. Bakri, salam perjuangan. Irfan Nofal, terima kasih. Umi Kasum, Encik MJ Muda. So, Puan Hasnah Ismail dari Keluang, Johor. Jaka Linglong dari Pulau Pinang. Abdul Ghafar Hamzah dari Kuantan. Puan Kasum, Abike, Rosli Misyah, Raja Syahrizad. Apa khabar Raja Syahrizad? Nilawati Abdul Ghafar Hamzah, salam dari Kuantan. Saudara Said Wahab dari Tanjung Piai, terima kasih. Saudara Ahmad Tarmizi, saudara Abdullah Mamat, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, salam dari Kemayan. Yangki Fazmid, salam untuk semua. Puan Nuriah Arsyad, salam Madani. Saudara Kamisa Dahlan dari Gelang Patah, Johor. Itu juga Zaza Six dari mana tak ya sekarang. Dia kata politik Malaysia dari Cacah Marbah. So Ismatim Ahmad dari Bandar Pusat Jengke, Ismatim. Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang. Muhammad Hashim, Muhammad Din, salam Madani. Puan Nuriah Arsyad, Izzuddin dari Pulau Pinang. Saudara, itu juga saudara Leong Fukin, saudara Syah Ibrahim, Zamari TJ, saudara Izzuddin Pulau Pinang, saudara Dilef, saudara Azari Tok Kaya, Rosli Hassan, bersama dengan saudara Rosli Misyah, bersama selamanya, saudara Latif bersama selamanya. Dari mana tak tahu. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Pahang. Lim Kin Lan dari Taiping, Perak. Saudara Hafiz Azara, juga Feris Ovia, Saad, saudara Lium, saudara Megan, Mak Rosli, saudara Abike, salam Madani katanya. Abdul Razak, bersama juga dengan Samsul Anwar hadir dari Puchong, Selangor. Saudara Mat Suud dari kampung Sungai Mewangi, Manjung. Saudara Mat Suud dekat dengan kampung saya tu. Kalau nak pergi kampung saya kena lintas kampung saudara Muhammad Suud di Sungai Wangi, Perak. Saudara Zulkifli Ahmad, bila Zulkifli Ahmad dia kata bila dengar saya berceloteh, teringatlah kata semasa beliau Saudara Zulkifli Ahmad pernah menjadi tenaga penggerak dalam Biro Tata Negara dulu. Kini hanya tinggal kenangan. Zaza Sik dari Petaling Jaya, Bulan Terang. Puan Halimah Hashim, salam cinta damai. Saudara Muhammad Harmi, apa khabar saudara dari Shah Alam. Puan Hamidah Maksum, salam Madani katanya dari Kota Tinggi, Johor. Saudara Kamarul Arifin, dia kata minta saya bincang survey IDE.
Institut ini apa Darul Ihsan. Yahya Ibrahim Amatib, saudara Muhammad Alizan. Saya kalau boleh saya tak mau ganggu orang punya survey. Saudara Yaakob Bob, saudara Ismail Yusof. Begitu juga saudara Sambu Hawi, saudara Feris Ovia, saudara Iwan. Kecil sangat tulisannya saudara. Saudara Azhar, apa khabar anda semua? Abdul Rahman. Saudara Azminuddin daripada Bagan Datuk. Muhammad Amin Jack dari Sabah, daripada Sempurna Sabah. Saudara Azizul Mak Yusof. Salam Madani dari Bangsa. Syirek Syarani dari Muazzam Shah Pahang. Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang dan Azwan. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Begitulah saya berusaha untuk menyantuni. Mencungap juga saudara. Tapi sebagaimana selalu saya katakan, waktu sentiasa mencemburui kita saudara. Sampai songkok pun sengit-bengit jadinya saudara. Baik saudara. Hari ini adalah hari Khamis, saudara, tanggal 20 Julai. Malam ini paling penting, saudara, malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Eloklah lepas saya mendengar pencerahan, kalau lepas anda tidur, lakukanlah sembahyang tahajud. Malam yang cukup baik untuk kita berdoa pada Allah SWT. Semoga kita dapat mendoakan agar keluarga kita bahagia, diri kita sukses, serta negara kita sentiasa dalam lindungan Allah. Ya, saudara Rizwan. Yang penting saudara, hari ini sudah masuk hari yang ke-1218. Virus sebut menyerang dan melanda negara kita saudara. Malam ni malam Jumaat 20 Julai. Dan laporan yang saya terima hari ini, dah 3 hari baru dapat hari ini saudara. Saya nampak ada sedikit pengurangan. Daripada 1222, dia kurang kepada 1202. Itu lebih kurang dalam 20 saja. Kurang jangkitannya untuk tempoh daripada 9 Julai hingga 15 Julai. Itu yang dikabarkan oleh Kementerian Kesihatan, di mana jumlah keseluruhan yang telah dijangkiti oleh virus tersebut adalah 5,118,619 dan yang sembuh adalah 5,067,622 orang. Bagaimanapun, sepanjang seminggu yang lalu terdapat 2 kematian saudara. Kesan daripada virus tersebut menjadikan angka jumlah kematian sejak 1218 hari saudara, sejak virus itu menyerang negara kita, jumlah angka kematian adalah 37,160. Itu laporan saya dapat saudara. Dan saya melihat sedikit ada peningkatan di negeri Selangor. Untuk dalam tempoh seminggu daripada 358 kepada 385. Begitu juga di Wilayah Persekutuan juga ada peningkatannya daripada 266 dia naik sedikit pada 298. Di Sabah daripada 49 dia naik 54. Begitu juga di Kelantan. Kelantan kekal 56. Selama seminggu ni kekal macam minggu yang lalu 56 jangkitan. Di Pahang daripada 9 naik 10. Di Melaka daripada 70 pada 76. Di Terengganu daripada 25 naik 26. Itu saja. Lain-lain negeri susut saudara. Dan angka satu angka saja itu negeri Perlis 6 jangkitan. Wilayah Persekutuan 11. Yang lain-lain semua saudara kuranglah. Johor 35, Sarawak 57, Kedah 37, Pulau Pinang 48. Di Perak 43, di Negeri Sembilan 33, di Putrajaya 27 dan Labuan 11. Itu dalam tempoh seminggu. Berdoalah kita saudara agar virus tersebut dapatlah usai. Masih belum usai. Sebab itu saya katakan pada saudara, selamat malam saya mengingatkan anda agar sentiasa berhati-hati, jaga kebersihan diri. Artinya saudara, virus tersebut masih belum usai lagi, masih ada. Jadi hanya kita lah yang dapat memastikan keluarga kita dalam keadaan sihat walafiat. Dan pastikan kalau anda keluar rumah dan sebagainya, balik bersihkan diri kita dulu. Bila kita berada dalam perkumpulan orang ramai, yang terbaik saudara, lakukanlah penjarakan sosial. Saudara Muhammad Harmi, salam Jumaat buat awak sekeluarga. Lim katanya semoga sihat selalu. Puan Harun, Syuib, itu juga saudara Kamarudin Negeri Sembilan, Cik Rosli, Nia Idris, saudara Syah Husin. Bila rapat sekali susah saya nak baca. Saudara, kalau boleh jarakkanlah sedikit. Baik saudara, itulah laporan yang saya boleh berikan berhubung dengan virus sebut saudara. Nak sebut tak boleh saudara. Kalau saya sebut penyakit itu maka salah. Itu menurut salah satu portal yang menyediakan, dia kata tak boleh disebut. Begitu juga saya tak boleh sebut
tentang vaksin yang digunakan dan sebagainya. Nanti dia apa di cancelnya kita tak pasal-pasal, digantung selama sebulan. Baik saudara, usai pencerahan seketika, kita masuk segmen e-commerce. Dalam segmen e-commerce jangan lupa saudara, kalau teman-teman mempunyai produk untuk sewa wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241. Azhar memasarkan setangih al-bakurnya. Elok macam malam Jumaat ni. Kalau bilik saya ni saudara, harum semerbak aromanya saudara, terasa macam berada di tanah suci Mekah saudara. Dan ingat saudara, bilik atau rumah yang aromanya mewangi, itulah kegemaran para malaikat. Elok dibakar malam Jumaat saudara, dia macam kemian, bila dibakar harum semerbak. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab saudara. Saudara, kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah dan makanan simpulan kasih Cik Siti. Untuk teman-teman yang di Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi 012-357-5703. Ceri, kiwi, anggur, buah buah apple dan sebagainya saudara. Bagi teman-teman juga jangan lupa Popia Sira Lady Maria. Itu manis, rangup, saudara, pedas dan sesuai sambil kita melabur jadikan kudap-kudapan. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itu sahaja untuk e-commerce saat ini. Baik saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Naluri kehidupan ini hanya sekadar peringatan sebagai pengetahuan kita bersama saudara. Kerana sesungguhnya saudara, Allah meninggikan darjat hamba-Nya yang bersifat sabar, pemaaf dan sering menghubungkan silaturahim. Kerana memaafkan adalah sifat yang kuat saudara. Jadi sesekali ubahlah sudut pandangan kita saudara. Kerana hakikatnya kita juga mahu dimaafkan. Kalau kita buat salah, begitu juga orang lain. Jadi bersikap positif untuk lebih tenang dan cekal dalam menghadapi hidup ini, saudara. Ingat, saudara, orang yang pemaaf akan diangkat darjatnya. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila berkumpul dengan para sahabat, baginda bertanya, maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuatkan Allah memuliakan kedudukan dan meninggikan darjat kalian. Semua sahabat kata, apa itu Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Anda harus bersikap sabar kepada orang yang membenci kita, saudara. Kemudian, memaafkan orang yang buat zalim kepadamu dan memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungkan orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Ini adalah riwayat Tabrani, saudara. Jadinya, Allah itu sayang pada kita kalau kita memaafkan. Siapalah orang benci pada kita, kita sabarlah, saudara. Memberi kemaafan kepada mereka melakukan zalim pada kita. Dan kita harus ikhlas, saudara. Kerana ikhlas memaafkan orang lain, kerana maaflah sifat mulia dan disukai oleh Allah. Janganlah hidup kita masa yang lalu ataupun ada perkara yang perlu kita lepaskan kerana untuk kita menemui sesuatu yang baru, yang lebih baik. Kelebihan memaafkan orang lain adalah mendapat kecintaan dan keampunan daripada Allah, saudara, serta mendapat pembelaan darinya di akhirat nanti. Siapa tahu, saudara, dengan memaafkan seseorang akan membuka pintu rahmat lebih besar kepada kita dan orang sekeliling. Kerana sungguh, saudara, Islam adalah agama kasih sayang. Jadi muliakanlah hari ini dengan memohon maaf jika kita rasa ada kesilapan pada orang lain dan belajarlah untuk memaafkan. Jadi kita, saudara, kalau kita jumpa kawan, apa salahnya? Mohon maaf ya kalau saya ada silap masa silam. Dan sebelum kita nak tidur nanti malam Jumaat ni, kita berdoa, ya Allah, ya Tuanku, aku maafkanlah kesalahan mereka. Kalau mereka ada berbuat dosa padaku. Itulah sifat yang mulia. Mana nak tahu, saudara, keberkatan malam Jumaat ini akan memberi rahmat pada kita bersama, saudara. Saya hanya sekadar memberi pencerahan saja. Kita masuk segmen mutiara kata, saudara. Dalam segmen mutiara kata ini, saudara, setiap hari kita memakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan jika rezeki yang halal pun akan dipersoal di hadapan Allah nanti, apakah pula dengan rezeki yang haram? Ia pasti dibalas dan diazab. Namun,
Kita tidak pernah mengambil berat terhadap rezeki, bagaimanakah nanti kita akan dihisap. Saudara, jangan lupa saudara, daripada banyak-banyak perkara yang akan ditanya di akhirat nanti, soal pengetahuan, apa kamu gunakannya, ataupun soal masa, bagaimana kamu gunakan masa kamu. Tetapi harta ini akan disoalkan pertama sekali, bagaimana kamu mendapatkan harta atau kekayaan. Dan kedua, bagaimana kamu membelanjakan harta kekayaan kurniaan ilahi. Jadi saudara, yang terbaik banyak-banyakkanlah sedekah. Besok hari Jumaat saudara, pergi masjid jangan lupa, jangan bawa duit RM1. Kalau ada berapa yang kita ada, kita masukkanlah dalam tabung. Janganlah kita mempersendakan kemuliaan masjid. Cari duit yang kecil, RM1 baru masuk. Itu kita mempersendakan. Kalau tak ada, tak mengapa. Kalau tak ada, kita senyum sajalah saudara. Senyum itulah sebahagian daripada sedekah. Baik saudara, kita masuk segmen pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil berkirim pantun pada kita jauh daripada Perlis. Kata Pak Nazil saudara, tumbuh bakau di alur lama, dibuat titi untuk ke seberang. Istilah sakau sudah diterima, artinya perompak harta terlarang. Jadi saudara, Pak Nazil dia rasa mungkinlah dalam kita punya kamus dewan, perkataan sakau ni bolehlah diterima, katanya. Jadi istilah sakau sudah diterima, artinya perompak harta terlarang. Jadi Pak Nazir pun terkasima lah dengan perkataan sakau. Tambahnya lagi, tersepak pecah pasu, bersepah atas simen. Tubuh dirasa lesu, mungkin kurang vitamin. Dalam usia-usia begini saudara, kalau rasa badan lesu, carilah vitamin, mungkin kurang vitamin. Terima kasih Pak Nazil. Dalam senda gurau beliau, banyak juga maksud-maksud yang diberikan pada kita sebagai pengajaran. Semoga Pak Nazil sentiasa sihat walafiat dan teruslah berkarya agar dapat kita berkongsi karyanya. Surah Azhar, salam Jumaat. Thank you atas pencerahan saban malam. Terima kasih saudara. Baik. Saya tetap akan memperingatkan pimpinan negara, walaupun hari ini semua tahu Yang Mahmud Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun berada di Vietnam dalam rangka lawatan 2 hari, rangka lawatan resmi ketua negara kita ke negara Vietnam. Tapi kita mengharapkan agar pimpinan negara janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang dan kita gusar, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Itu saja yang saya ingatkan. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, tidak ada masalah bagi saya. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda sunting dan masukkan dalam sebarang channel. Tak ada masalah bagi saya, tapi sama-samalah bertanggungjawab saudara. Saya tak mampu nak memantaunya. Kerana ini saudara, selalu saya katakan, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa dalam keadaan berinformasi. Bila saya memberi pencerahan saudara, kita mesti berpegang pada prinsip kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We might agree to disagree. Selesai masalah saudara. Jangan pula saudara rasakan bahawa kalau tak bersetuju dengan saya nak marah. Tidak. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Andainya anda mau menyantuni, mau bertanya ataupun menyanggah, tak ada masalah pada saya saudara. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cita damai. Jagalah adat budaya kita, bangsa yang cukup beradab. Sebab itu, kalau anda masuk dengan bahasa-bahasa yang celupar, yang biadab, saya minta maaf lah saudara. Saya tak layan dan saya merasakan anda bukanlah warga cita damai saudara. Baik saudara, ini segmen berita. Nampak gayanya, rupanya semalam saudara berlaku gempa bumi di Papua Barat Indonesia. Dunia semakin jadi tak menentu saudara. Kerana gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude terjadi di Papua New Guinea, di Papua Barat Indonesia malam semalam saudara. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada negara susulan gempa berkenaan. Namun kejadian tersebut berlaku pada koordinat 31 darjah selatan dan 139.8 darjah timur. Manakala jarak kejadian adalah sekitar 124 km barat daya dari Jayapura, Indonesia dengan kedalaman 62 km. Demikian menurut map Malaysia,
bahawa jangan risaulah kalau terasa sedikit tu, itu malam tadi adalah gempa bumi yang melanda Papua Barat di Indonesia. Memang saudara, Indonesia sering berlaku gempa bumi. Sebab itu saya katakan dunia kita semakin tua saudara. Apa khabar saudara Ismail Jais, Cik Daud, Pak Daud, saudara. Begitu juga saudara Lawson Mubin. Saudara, sesuatu yang agak mengembirakan saya apabila saya menerima berita dari Kelang. Hari ini Abang Mat kita berada di Kelang, Selangor. Dan beliau menyatakan, memberitahu para wartawan, dia merasmikan bangunan pertubuhan peladang di Kelang. Saudara, dan menurut Abang Mat, dia kata bekalan telur dan ayam kini kembali pulih selepas melepasi tahap getir bekalannya. Kata Abang Mat, harga ayam, harga telur dan bekalannya pulih. Perkembangan posisi itu merupakan hasil usaha kementeriannya di dalam memastikan bekalan telur dan ayam di pasaran sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan pengguna. Jadi, dia kata sudah pulih, dia kata. Jadi, isu bekalan telur dan ayam. Bahkan, ada tempatnya harga ayam sudah pun mula menurun. Jadi, usaha gigih kementeriannya termasuk mengadakan dialog dengan persatuan peternak telah membuahkan hasil, saudara. Jadi kita harap katanya tidak ada lagi peperangan baru dan sebagainya yang boleh menjejaskan import bijiran jagung dan soya. Kerana import bijiran jagung dan soya itulah makan utama ayam, saudara. Dan beliau berharap janganlah ada peperangan yang baru. Kalau harga tu naik meningkat nanti, maka harga ayam pun meningkat. Tapi setakat ini katanya ada tempat-tempat yang sudah pun menurunkan harga ayam. Tahniahlah Abang Mat. Dan begitu juga kita mengharapkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna Datuk Sariuddin Ayub, pastikan pegawai anda turun ke gelanggang untuk melihat agar harga barangan itu dapat dikekalkan ataupun dikurangkan, saudara. Bagaimanapun saudara, sebagaimana saya laporkan semalam, akhirnya di Thailand. Sebab tu saya beritahu pada teman-teman, kalau berhasrat untuk pergi ke Thailand, tunggu dulu. Kerana masih belum selesai. Apabila usaha pemimpin parti Move Forward, MFP Pita Limjaroenrat, untuk menjadi Perdana Menteri, akhirnya hanya tinggal mimpi saja, saudara. Apabila Parlimen menolak pencalonan semula Pita pada proses undian kedua bagi jawatannya semalam, saudara. Seramai 394 ahli Parlimen menentang pencalonan semula Pita sebagai calon Perdana Menteri. Cuma 312 menyokong dan 8 berkecuali. Seorang lagi tidak menggunakan hak untuk mengundi daripada seramai 715 ahli Parlimen yang mengundi secara elektronik. Ahli Parlimen di Thailand ramai, saudara. Bukannya macam kita 222, dia 715 malam, saudara. Dan menurut Speaker Dewan Rakyat Thailand, Wan Muhammad Nur Mata, dia kata pencalonan semula Pita bagi jawatan Perdana Menteri ditolak dengan undian majoriti. Dan Pita juga telah pun menerima perintah mahkamah apabila mahkamah telah pun membatalkan ataupun menggantung statusnya sebagai ahli Parlimen. Walaupun beliau sedang berusaha untuk mengekalkan statusnya, tetapi mengikut perlembagaan di Thailand, seseorang tidak boleh memegang saham dalam mana-mana syarikat media. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun, Parlimen Thailand akan bersidang pada 27 Julai. Itu hari Khamis akan datang untuk mencari dan mengundi Perdana Menteri yang baru. Kerana perhimpunan Dewan yang dianggotai oleh 749 anggota tidak dapat bersidang hari ini selepas pencalonan semula pemimpin Parti MOVE Pita Limjaroenrat telah ditolak. Jadi katanya seminggu lagi lah keadaan kerajaan di Thailand dalam keadaan tergantung. Tidak mempunyai Perdana Menteri, kerajaan tak boleh tubuhkan dan masih lagi bersifat caretaker. Saudara, itu keadaannya di sana. Menurut Wan Muhammad Noor selaku speaker, dia kata Perdana Menteri mestilah memperolehi sekurang-kurangnya 375 undian di Parlimen. Barulah dia layak untuk jadi Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan begitu, teman-teman, berhati-hati, kalau boleh elakkanlah untuk bertandang ke Kota Raya Bangkok buat sementara waktu. Kita tak tahu apa nak jadi, saudara. Pita merupakan parti yang boleh kejayaan besar, anak muda dan disokong oleh rakyat. Tetapi kesan kerana perlembagaan di Thailand, dia mesti dapat jumlah yang besar, sekurang-kurangnya 375 undi. Dia cuma dapat 312 undi saja.
Jadi kalau 312 undi, artinya walaupun dia memenangi jumlah yang besar berbanding dengan parti-parti lain. Begitu juga dengan parti yang disokong oleh juta tentera. Mereka cuma dapat 114 kursi saja, berbeza dengan PITA. Tapi perlembagaan membuat begitu, maka PITA tidaklah layak untuk jadi Perdana Menteri. Dan besar kemungkinan bahawa MFV dijangka akan mencalonkan Srettha Thavisin dari parti Pheu Thai, iaitu seorang hartawan hartanah dan juga merupakan muka baru dalam arena politik Thailand. Saya juga menyangkakan adik pada Thaksin juga mungkin akan dicalonkan. Sama-sama kita tunggu pada hari Rabu akan datang, saudara, seminggu lagi. Itu keadaan di Thailand. Cuma di negara kita ni, saya agak runsing lah. Saya dah bercakap berkali-kali, kalau boleh Tun Dr. Mahathir, sudah-sudah lah. Tapi hari ini dia masih lagi mengeluarkan kenyataan yang bagi saya lah, tak payah nak dikritik lah, Tun. Saya tak tahu apa matlamatnya, saya tak tahu. Kerana apabila beliau menyatakan bahawa ramai kalangan orang-orang kenamaan Melayu didakwa berada dalam ketakutan kerana bimbang akan dikenakan tindakan termasuk saman dan pendakwaan di mahkamah. Jadi katanya mereka datang jumpa dia mengadu hal macam-macam, tapi mereka takut untuk menyertai kononnya gerakan reformasi Melayu dan sebagainya, saudara. Jadi saya kata, kenapa begitu jadinya? Zaman sekarang ni macam mana ketak kerajaan tidak akan mengambil tindakan. Bukan zaman macam mana zaman Tun jadi Perdana Menteri dulu. Sebab itu dia kata mereka tidak senang dengan prestasi kerajaan. Ya, banyaklah sebabnya. Tapi mereka menyatakan bila bertemu dengan beliau, tapi mereka enggan menyertai sebarang gerakan untuk melantirkan pandangan kerana takut mereka akan disiasat. Juga mereka takut mereka akan kalau yang ada pangkat diturunkan pangkat. Kalau ada perniagaan mereka akan terjejas. Jadi kata kalau itu keadaannya mungkin. Kalau orang kata berani kerana benar, takut kerana salah. Apakah orang-orang ternama itu berada diburu dalam ketakutan? Itu realitinya. Bila Tun Dr. Mahathir melontarkan, saya dengar tu, retinya bahawa kalau orang takut tu tentulah sebab. Kalau dia tak bersalah, apa dah masalah? Macam saya, tak ada apa-apa pun. Saya redah je lah, saudara. Siapa nak ambil tindakan? Suara kalah kalau suara kebenaran. Tapi bila kata Tun Dr. Mahathir kata ada ramai orang ternama yang takut untuk bersuara kerana nanti dia akan disiasat oleh pihak polis, oleh SPRM, lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Retinya adalah sesuatu yang tak kena. Bagi saya itu je, saudara. Dan terpulanglah pada Tun masih lagi melontarkan perasaan. Dan dia bagi saya lah, apabila dia bersuara, lain tak ada lah. Tujuannya adalah mengkritik pimpinan negara. Tak tahulah sampai bila lah gamaknya Tun mau ada sedikit perdamaian di hatinya untuk mengiktiraf Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Pulanglah Tun. Jadi bagaimanapun, ini cerita tentang isu Felda. Saya dah bercakap. Semalam pun saya katakan. Minggu lalu pun saya dah bagi tahu. Saya rasa sedih lah, saudara. Bila isu Felda tak selesai lagi rupanya. Memang, Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum berlepas ke Vietnam tadi, beliau telah pun mengarahkan Ketua Pemendaraan mengeluarkan kenyataan bagi pihak Kementerian Kewangan berhubung dengan kenyataan beliau telah pun menandatangani kelulusan pelupusan hutang peneroka Lembaga Kepentingan Tanah Persekutuan Felda pada 27 Jun yang lalu. Itu saya katakan, sudah-sudahlah, nampak gaya masih belum selesai. Jadi dia kata kalaulah kelulusan itu dibuat oleh beliau, maka beliau menuntutlah Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon maaf. Kemudian ada pula pegawai Tan Sri Muhyiddin pula mengatakan itu bukan pelupusan, itu penyelesaian suku. Jadi masih belum selesai lagi, saudara. Sebab semalam bagaimana yang saya nyatakan, media Sina melaporkan bahawa Tan Sri Muhyiddin mengumpulkan surat tuntutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan mengenai pelupusan hutang peneroka Felda selain menuntut permohonan maaf, katanya. Jadi hari ini Kementerian Kewangan, saudara, mengesahkan bahawa perjanjian Assignment for Financial Service Reserve Account FSRA telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 Jun lalu. Benda itu benar berlaku, bukan tak ada, betul. Ini kenyataan daripada Kementerian Kewangan. Malahan dalam media sosial saya nampak ada dia punya surat perjanjian dan tanda tangan 4 orang menandatangani, termasuk Yang Amat Perdana Menteri
bagi pihak kerajaan Malaysia. Saudara, jadi menerusi kenyataan pada hari ini tadi, MOF berkata penjadian itu melibatkan jaminan kerajaan sebanyak 99 bilion ringgit, saudara. Artinya kerajaan memberi jaminan ada hitam putih berhubung tentang pelusuan kepada lembaga kemajuan tanah persekutuan Felda untuk menstruktur semula dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan Felda. Jadi di bawah perjanjian itu katanya kerajaan akan membayari pembayaran balik sukuk melalui peruntukan geran sejumlah 990 juta setiap tahun untuk tempoh 10 tahun. Itu 99 juta bilion tu saja. 990 juta setahun, kalau 10 tahun 99 bilion. Saudara, itu untuk membayar sukuk dengan pihak bank, dengan wang-wang yang dipinjam dulu. Dan ini tidak ditandatangani oleh Perdana Menteri terdahulu. Itu yang dimaksudkan oleh Seri Anwar Ibrahim. Tapi sekarang ni ada pula tuduhan, kata dia menipu dan sebagainya. Saya pun... Sebab itu kenyataan Perdana Menteri. Ini kenyataan Felda pula, saya. Menurut Felda, dia kata kenyataan Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim berhubung peruntukan sehingga 990 juta setahun bagi membolehkan penebusan semula sukuk. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan telah disalah tafsir. Felda dalam satu kenyataannya menjelaskan penebusan semula suku antara lain bagi membayar hapus kira hutang peneroka yang secara keseluruhan melibatkan bantuan kewangan sejumlah 9.9 bilion. Itu ceritanya. Jadi walau bagaimanapun kenyataan Perdana Menteri telah disalah tafsir sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat dengan janji kerajaan terdahulu untuk menghapuskan hutang peneroka berjumlah 83 bilion. Jadi penghapusan sejumlah hutang peneroka ini telah dilaksanakan. Saya dah katakan memang ada dilaksanakan pada 2021. Jadi pelaksanaan bagaimana dengan Felda? Orang berhutang, dia ambil hutang. Macam mana nak lapuskan sebab dia ambil wang dan sebagainya? Itu dikatakan pelupusan, termasuklah sukuk. Tapi ini jadi pertikaian. Saya harap beginilah. Kalau boleh, tak usahlah dipanjangkan lagi. Tak tahulah sampai bila isu Felda ni nak ni. Nampak sangat saudara kita. Malu kita sama kita saudara. Malu. Melayu sama Melayu bertelagah hanya disebabkan hutang warga Felda. Tak baik saudara. Dua-dua bagi saya okey. Baik Tan Sri Muhyiddin maupun Seri Anwar Ibrahim, dua-dua telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka dalam pelupusan hutang. Terima kasih. So nak apa lagi? Apakah dengan pelupusan itu boleh memenangi untuk mendapat undi dan sebagainya? Saudara bukan ada pilihan raya umum pun. Saudara tak payahlah bagi saya. Sebab itu juak-juak orang kiri kanan tu kalau boleh, kedua-dua pemimpin ni tak payah nak sebut lagi. Sudah. Saya amat bersyukur. Seandainya isu hutang Felda ini ditutup, dinoktahkan, selesai. Anggapan warga Felda, mereka boleh tidur nyenyak, tak ada lagi hutang yang perlu dipikirkan, harus mencari rezeki berterusan, supaya warga Felda sama ada generasi ketiga ke, keempat ke, kelima ke, tidak lagi diburu kerunsingan. Itu saja harapan kita, saudara. Saya haraplah, saudara. Selalu hati-hati, aku salam, semoga semua dalam sihat, rahmat dan selalu. Dia dari Kelantan, dia nak hati-hati. Terima kasih, saudara. Ini satu hal lagi, saudara. Usai cerita tentang Felda. Tapi nampak-nampak gaya, saudara. Perbadanan Menteri Besar Kedah masih lagi dalam keadaan diteropong, saudara. Kerana menurut Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia kata bahawa Perbadanan Menteri Besar Kedah mengetahui berlakunya kegiatan mencuri unsur nadir bumi secara besar-besaran di kawasan kompakmen miliknya di hutan simpanan Bukit Enggang di Sik, Kedah. Jadi kata Datuk Seri Saifuddin, dia kata MBI tahu. Dia cuba nak nafikan. Jadi selaku Menteri Dalam Negeri, beliau berkata ini berdasarkan kewujudan dua warga Cina yang diambil bekerja sebagai pakar profesional oleh MBI bagi mengkaji tapak REE di kawasan berkenaan. Ini waktu dia berceramah di Kuching Pedak semalam, saudara. Sebab itu beliau sebut kecurian REE yang dikenakan kompaun oleh pengarah pejabat tanah dan galian Kedah ke atas MBI. Begitu juga semalam Ketua Pegawai Eksekutif MBI dan pengarah sebuah syarikat telah pun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi katanya biarlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menjalankan tugasnya. Jadi katanya Datuk Saifuddin dia
kekal dengan kenyataannya, saya nak sebut MBI terlibat. MBI itu Menteri Besar Incorporated. Syarikat ini pengusinya tentulah Menteri Besar, saudara. Aduh, nampak tak selesai lagi. Jadi, dalam keadaan begini, katanya beliau ingin menjelaskan bahawa pendedahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menjelaskan bahawa Datuk Seri Sanusi selaku Menteri Besar, itu pengurusi MBI yang mendapat kawasan kompartmen mengandungi REE dan membawa pekerja Cina dengan tangkapan pertama tidak kurang 380 kampit REE. Bahawa ini bukan eksplorasi, ini curi katanya. Sebab itu semalam Rafizi juga mula mendakwa. Kata Rafizi, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi, katanya dah tak boleh tidur lena lah. Kerana pendedahan demi pendedahan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan katanya ada lagi pendedahan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebab itu kata Rafizi, sekarang ni saya rasa Datuk Sanusi pun tidur malam tak lena. Dia bolehlah cakap besar depan rakyat. Tapi kata saya tahu dia tidur malam tak boleh lena. Saya rasa sindir menyundir lah antara pemimpin politik kita ni, saudara. Malahan, saudara, dari Terengganu. Di Terengganu hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun pergi ke Kuala Terengganu, saudara. Kerana untuk menyiasat berhubung dakwaan korupsi pilihan raya lepas. Apabila mahkamah menyatakan bahawa kursi Parlimen Kuala Terengganu dibatalkan kerana adanya unsur korupsi, SPRM sudah pun masuk untuk mengkaji siapa yang akan diseret. Kerana bagi SPRM mereka tidak akan memilih, tak pilih bulu siapa saja yang salah, pasti akan diseret. Dalam undang-undang rasuah, saudara, pemberi pun kena, yang menerima pun kena. Tunggulah, saudara. Bagaimanapun apabila ditanya oleh para wartawan di Kuala Terengganu, sebagaimana yang dilaporkan oleh media berita harian, jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun memanggil sejumlah 12 orang saksi berhubung dengan kes rasuah salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi di Kedah. Rupanya bukan ada 2 orang ditahan saja, rupanya 12 saksi telah dipanggil. Jadi selaku Ketua Putrajaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata semua saksi dipanggil dan sudah pun dirakam percakapan bagi membantu kertas siasatan. Pihaknya menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuklah Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Ini yang kata Rafizi tak boleh tidur malam tu. Jadi SPRM pasti akan, kalau dia bermula menyiasat, dia akan menyiasat ke akar umbi, saudara. Jadi sebab itu katanya saya tidak nafikan bahawa Yang Berhormat Menteri Besar Kedah itu akan disiasat. Beliau akan juga akan dipanggil kerana surat berhubung dengan perlombongan yang tular itu ditandatangani oleh beliau. Jadi antara yang lain katanya kita akan tanya perkara itu surat yang berhubung perlombongan. Sebab surat itu telah pun tular. Kalau betul, betul lah katanya. Dan jika tidak, jadi kena nyatakanlah. Itu kata yang bahagia Tan Sri Azam Baki. Tapi bila ditanya bila, dia kata tunggulah masanya. Pihaknya tidak boleh menyatakan itu. Kita biarlah SPRM lakukan siasatan. Jadi bila ditanya oleh wartawan apakah SPRM ditekan oleh orang politik, dia kata tak ada. Jadi dia kata ini, baginya dia kata kes itu tidak ada sebarang motif. Ada motif siasatan bila berlaku kebejahatan rasuah. Itu saja. Tidak ada sesiapa yang menekan kami dalam kes hari ini. Dan kes ini juga tidak ada kaitan dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Itu penjelasan daripada Ketua Pengarah SPRM. Saudara, itu kena jelas, saudara kena tahu. Jangan kita buat dakwaan macam-macam. Hari ini saya dah bercakap, Felda saya harapkan, semoga kita saudara, harga barang makanan pun nampak gayanya, harga ayam dah mula menurun, alhamdulillah. Dan sekarang saudara, kita masuk countdown pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Ini penting saudara, kerana tinggal 9 hari lagi hari penamaan calon dan 23 hari untuk membuang undi. 23 hari lagi, tapi lebih tolak lagi seminggu tu, mana tinggal lebih kurang dalam pembuangan undi pertama pada 8 hari bulan. 8 hari bulan dah dengan 12, 4 hari. 4 hari artinya tinggal lagi dalam 19 hari lagi untuk bermulanya pembuangan undi
di 6 buah negeri pilihan raya negeri, saudara. Jangan lupa, saudara, 9 hari lagi penamaan calon. Jadi, menurut daftar pemilih pilihan raya yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, kumpulan pengundi muda berumur 18 tahun hingga 20 tahun bagi pilihan raya negeri kali ini paling ramai ialah di Selangor. Selangor terdapat 274,190 orang pengundi. Kedah ada 104,284 pengundi muda. Di Kelantan ada 96,513. Di Pulau Pinang 67,633. Di Terengganu 64,264. Dan di Negeri Sembilan 55,017 orang. Itu pengundi muda, saudara. Jadi untuk itu, teman-teman yang nak tahu semakan daftar pemilih bagi 6 buah negeri tersebut telah pun dibuka sejak 17 Julai lalu, saudara. Jadi maklumat pengundi-pengundi yang tertera selepas semakan itu pastilah ada kerana sekali dia akan tulis di mana pusat mengundi, dan nombor saluran, nombor bilangan dan juga masa mengundi, masa keluar mengundi yang dicadangkan. Artinya saudara boleh buat semakan melalui website rasmi semakan daftar pemilih. Saudara tekan https mySPR-semak. mySPR-semak.spr.gov.my. Itu semakan daftar pemilih. Anda boleh tekan, tengok di mana anda mengundi bagi yang tinggal, yang mendaftar di 6 buah negeri yang terlibat dalam pilihan raya kali ini. Bagaimanapun saya mendapat tahu kabarnya lah, saya benar tak benar saya tak tahulah. Teman saya Pah Merah dia hantar kiriman pada saya, dia kata semua ceramah Perikatan Nasional dan PAS di Negeri Selangor katanya kata semalam dibatalkan. Susulan isu Sanusi yang dianggap menghina tuanku. Jadi sejauh benar tak benar saya tak tahu. Tapi kabarnya begitulah, terdapat beberapa siri ceramah telah pun dibatalkan oleh pimpinan mereka. Sejauh mana benar, saya tak tahu. Itu laporan daripada PAH. Baik, saudara. Saya juga mendapat, ini cerita saudara, ini benar ni saudara. Yang terkini, sebab saya dapat lebih kurang dalam pukul 8 tadi. Jam 8 tadi, saya mendapat berita berhubung dengan keputusan, ini untuk UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Parti lain saya tak tahu saudara. Bahawa di Terengganu, Barisan Nasional bakal bertanding di 26 kawasan Dewan Undangan Negeri. Sementara Pakatan Harapan, itu Amanah dan Keadilan di 6 buah negeri. Untuk Pakatan Harapan, 6 buah itu pertama sekali di Dewan Undangan Negeri Tepuh. Kedua, Wakaf Mempelam. Ketiga, Bukit Payung. Keempat, Ru Rendang. Yang kelima, Mane. Dan yang keenam, Surah. Itulah 6 buah kawasan Dewan Negeri yang akan dikongsi oleh Pakatan Harapan, sama ada Keadilan ataupun Amanah. Tapi saya lihat itu besar kemungkinan 3 Amanah, 3 Parti Keadilan. Tapi UMNO sekarang ni memang Barisan Nasional, saudara. Sebab Parti UMNO tak bertanding. Dia kita masuk bertanding gunakan lambang dacing, lambang Barisan Nasional. Barisan Nasional 26 kerusi. Sementara Pakatan Harapan 6 kerusi. Daripada 32 kerusi Dewan Undangan Negeri. Ini di Terengganu, saudara. Bagaimana di Kelantan? Heboh di Kelantan sekarang ni. Macam-macam orang bercakap. Dapatan saya, ini terbaru saya, dalam pukul 8 malam tadi, saudara. Di Kelantan, katanya bahawa Barisan Nasional dapat 31 kerusi DUN. Dan Pakatan Harapan, bila saya sebut Pakatan Harapan, saudara, adalah Parti Keadilan bersama-sama dengan Amanah, saudara. Jadi Pakatan Harapan ada 14 kerusi daripada 44 kerusi. Untuk Pakatan Harapan, lain-lain itu saudara, itu UMNO lah bertanding. Mungkin besok saya akan cuba mengulas tentang kedudukan UMNO. Ruangan boleh menang, tak boleh menang dan sebagainya. Tapi untuk di Kelantan, bagi Pakatan Harapan, kerusi-kerusi yang akan ditandingi adalah pertama, Pasir Putih. Saya rasa Pasir Putih ni Parti Keadilan akan bertanding. Begitu juga 2 di Pancur. Ketiga, 3 Tanjung Mas. 4 Kota Lama. Ini Kota Lama ni ruang saya rasa mestilah Keadilan akan meletakkan calonnya. Kerana dari segi pola-pola pengundinya ada ruang untuk menang.
Kelima, Meranti. Keenam, Cetok. Juga saya yakin Parti Keadilan kerana ini kawasan di kawasan area Pasir Mas. Ketujuh, Pasir Tumbuh. Kelapan, The Mid. Kesembilan, Tawang. Dewan Negeri yang ke-10 ialah Kaduk. Yang ke-11, Bukit Panau. 12, Limbungan. 13, Temangan. Dan 14, Mengkebang. Itu saja 14 kursi yang bakal ditandingi oleh Pakatan Harapan. Dalamnya ada Keadilan dan Parti Amanah. Saya rasa pertemuan kali ini tu yang berlakunya, saudara. Dan UMNO juga besok akan saya usahakan untuk mendapat penjelasan kawasan-kawasan mana yang UMNO bertanding, dan besar kemungkinan besok akan diumumkan nama-nama calon besar kemungkinan kalau mengikut penjelasan daripada Presiden UMNO. Bagaimanapun, saudara, itu di Kelantan, di Terengganu. Di Selangor, saya mendapat tahu bahawa selepas perundingan dengan kebijaksanaan, bahawa akhirnya UMNO, Barisan Nasional, saudara, Barisan Nasional mendapat 12 kerusi. Artinya keadilan, mereka sanggup mengorbankan beberapa kerusi yang dimenangi oleh mereka sebelum ini untuk diberikan kepada calon daripada UMNO Barisan Nasional. Saudara, UMNO 12 kursi, Keadilan memberi 12 kursi. Saya tengok dari sampai 12 tu 7 yang dikuasai oleh Keadilan diberi pada UMNO, dan 1 yang dikuasai oleh PAS, iaitu di Sijangkang. Artinya, saudara, UMNO akan bertanding iaitu di N01 Sungai Air Tawar di Sabak Bernam. Kawasan ini memanglah kawasan ini dimenangi oleh UMNO. Calon UMNO dulu dia dapat 5,437 dan kekal lah, saudara. Dan ini kalau lihat dari segi kedudukannya, pilihan raya dulu Keadilan dapat 3,900. Kalau dicampur 5,437 dengan 3,997, artinya ada 9,300 undi di situ. Kalau ke PAS, Perikatan Nasional cuma ada 3,921 kalau Iraq sana. Di N03, yang kedua itu Sungai Panjang. Itu di dalam bahagian Parlimen Sungai Besar. Sungai Air Tawar iaitu Sabak Bernam, saudara, di Sabak Bernam Sungai Air Tawar. Di Sungai Besar iaitu di Sungai Panjang. Sungai Panjang dulu memang kawasan ni kawasan UMNO. UMNO pilihan raya dulu dapat 10,530. Parti Keadilan dapat 8,000. Gertinya situ saja ada 18,000. Sedangkan PAS cuma mampu 6,900. Yang ketiga, di Tanjung Karang. Di mana, saudara? Iaitu di Sungai Burung. Juga kawasan UMNO, saudara. Kerana UMNO dulu menang 8,741. Keadilan dapat 5,300. Jadi campur dua ada 13,000, ada 14,000. Dan PAS cuma dapat lebih kurang 6,000. Yang keempat, itu di Jeram, Kuala Selangor. Kawasan ini dulu dimenangi oleh Keadilan, saudara. Sebab itu saya katakan Keadilan memberi kursi itu kepada UMNO. Kerana dulu Keadilan ada 7,000 dan UMNO ada 5,800. Artinya 7,5, 12,000. PAS cuma dapat 4,300. Yang kelima, saudara, iaitu di bahagian kapal, saudara, iaitu kerusi Dun Selat Kelang. Selat Kelang, Keadilan dulu dia dapat 12,000, saudara. Barisan Nasional 9,900. Kalau 12,000 campur 9,900, artinya ada 21,000. 21,000, 22,000, saudara. Dan PAS cuma ada 11,000. Ini kawasan kapal ni, Selat Kelang ni memanglah ada pengundi-pengundi PAS yang tega situ. Jadi ada 11,000. Di Batang Kali, juga, saudara, ini dulu kawasan ni kawasan UMNO. Tapi pilihan raya lalu dimenangi oleh calon daripada Parti Keadilan yang tak pergi pun ke Dewan Negeri. Jadi gamaknya Keadilan merasakan tak sesuai lah. Letakkan calon mereka, senakkan calon baru bagi pada UMNO. Ini di Batang Kali, saudara. Kerana di Batang Kali ni, saudara, dulu saudara Nazari. Tapi sekarang ni Batang Kali diberi pada UMNO. Tetapi saya melihat kawasan untuk Ulu Bernam, artinya akan ditandingi oleh Parti Keadilan ataupun Amanah. Ini dikata swap in.
Jadi Ulu Bernam tidak lagi ditandingi oleh UMNO. Sebaliknya UMNO diberi batang kali. Kerana keadilan dulu dapat 21,500 dan UMNO Barisan Nasional dapat 13,000. Kalau campur tu ada 34,000. Sedangkan PAS ada 7,000. Selanjutnya saudara, bagi kawasan Selayang, bagi Parlimen Selayang N13 Kuang. Kuang ini dimenangi oleh calon daripada keadilan dulu 9,845. Calon Barisan Nasional 6,985. Kalau campur dua tu ada 16,000. Kuang juga ini kawasan PAS. Saya yakin PAS akan letakkan calonnya di situ. Kerana mereka ada 5,672. Itu di bahagian Selayang. Bagi kawasan Gombak, sekali lagi Barisan Keadilan. Keadilan menyerahkan kursinya kepada UMNO Barisan Nasional, iaitu di kawasan Gombak Steel. Kawasan ini ditandingi oleh Saudara Hilman, itu merupakan mantan sistem politik pada Azmin. Dia menumbangkan calon sebagai timbalan ketua bahagian waktu itu, tak silap saya. Saya lupa nama siapa dia. So, dia Hilman menang pilihan raya dulu, bertanding atas tiket keadilan. Dia dapat 24,157 undi. UMNO cuma dapat 11,113. Jadi kalau UMNO kekal pengundinya 11,000 campur dengan keadilan. Keadilan saya rasa untuk di negeri Selangor tidak mungkin pengundi-pengundi ataupun ahli-ahli dari parti keadilan akan sikap belot. Saya tidak yakin. Kerana dapatan saya mengatakan bahawa boleh dikatakan seluruh ahli-ahli keadilan di Selangor mereka tetap tentram dan kekal kukuh bersama pimpinan yang sedia ada. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kalau dilihat dari segi Gombak Setia, dulu Hilman dapat 24,000, maka besar kemungkinan kalaupun pengaruh Azmin Ali dan sebagainya, maksima pun boleh dapat dalam 2,000 lah saja. Artinya di Gombak tu kursi keadilan, pengundi keadilan ada 22,000 saudara. Kalau dicampur dengan UMNO Barisan Nasional dapat 11,000. Saudara, 11,000 tu saya rasa di Gombak pun tak lari. Sebab begitulah UMNO berdepan dengan Parti Keadilan waktu pilihan raya dulu, kekal dengan 11,000 saudara. Kalau 11,000 campur dengan 22, situ ada 33,000. Sedangkan PAS memanglah di Gombak juga ada kekuatan PAS. Jangan lupa saudara, sebab ada juga Taman Malewar, itu di situlah letaknya dia punya pusat tarbiyah PAS di kawasan Taman Malewar dalam bahagian Gombak tu juga saudara. Tapi PAS dia ada 11,000. UMNO ada 11,000 dan untuk keadilan 24,000. Kalau nak lari pun kerana Azmin, pengaruh Azmin dan sebagainya, kalau pun, tapi saya yakin maksima pun dah 1,000-2,000 saja saudara. Jadi di situ keadilan bermurah hati memberi kepada UMNO Barisan Nasional di Gombak. Kemudian di Semenyih. Semenyih ni keadilan tak tuntut balik. Sebab dulu waktu pilihan raya kecil, UMNO Barisan Nasional bertanding, mula-mula kalah pada calon pada keadilan. Dan apabila berlaku kematian, diadakan pilihan raya kecil. Saudara, saudara Samsul Syam, dia kata Barisan PH nampaknya terbaiklah kerana jujur, ikhlas, amanah. InsyaAllah. Dan saya melihat bahawa macam kursi di Semenyih, keadilan tak kacau. Dia menyerahkan kepada Barisan Nasional. Dan dulu Barisan Nasional dapat 19,780. Dan Pakatan Harapan yang tentu daripada keadilan ada 17,000 saudara. Dua parti saja bertanding kali ini, dua ini bergabung. Apakah dengan 19,000 campur 17 ada 36,000 tu, berapa peratus yang akan lari pada Perikatan Nasional dan PAS? Itu gambarannya yang saya dapat di Hulu Langat saudara. Dalam bahagian Hulu Langat, itu di kawasan Dewan Undangan Negeri kawasan Semenyih. Di Hulu Langat UMNO dapat 22 kursi saudara. Terima kasihlah, tahniahlah Datuk Johan Aziz selaku Setiausaha Perhubungan UMNO negeri Selangor dapat mengekalkan iaitu kawasan Semenyih dan Dusun Tua. Dusun Tua ni dulu saudara kawasan UMNO, tapi pilihan raya selepas itu memanglah dikuasai oleh keadilan dan juga Parti Amanah. Tapi kali ini dikembalikan pada UMNO Barisan Nasional. Dulu Amanah dapat 22,325 dan Barisan Nasional 11,000. Kalau dua dicampur ada 33,000, ada 34,000 saudara. Dan PAS ada 7,771 undi. Itu di Dusun Tua. Memanglah PAS memang adalah pengaruh juga di kawasan Dusun Tua dalam kawasan Hulu Langat saudara.
Kemudian yang ke-11, saudara, ini agak menarik. Itu di Sijangkang. Nampak gayanya, Amanah dan juga Parti Keadilan menyerahkan kepada UMNO untuk bertanding. Kerana dulu, Keadilan dapat 11,000, UMNO ada 10,000. Walaupun UMNO nombor 3, kalau sepatutnya nombor 2 tu Keadilan lah, saudara. Tapi mereka menyerahkan kepada UMNO. UMNO 10,400, Keadilan ada 11,000. Artinya kalau campur 2 tu 21,000. Dan calon PAS, Sijangkang ni kawasan PAS, saudara. Yang diwakili oleh PAS, dia dapat 12,688. Sama ada PAS itu kekal dengan pengundinya terpulang. Tapi kalau campuran UMNO dengan Keadilan, rasanya ruang untuk menguasai Sijangkang oleh UMNO, ruang memang jelas agak besar. Saudara, yang ke-12, iaitu kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan Dengkil. Dengkil ini dulu pilihan raya lepas, saudara, adalah Parti Keadilan. Dia dapat 21,172. Barisan Nasional ada 14,238. PAS pula dapat 8,422. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat kalau campur 2 tu ada 35,000, saudara. 35,000 undi, 8,000 saja PAS. Takkanlah Dengkil kali ini UMNO Barisan Nasional tak boleh menang. Artinya saya melihat ke-12 kursi itu, kalaulah warga UMNO benar-benar jujur, ikhlas, bekerja, saya rasa kemenangan amat cemerlang untuk UMNO kembali. Sebab kena ingat, saudara, pilihan raya lepas UMNO ada berapa seat saja, saudara. Cuma UMNO itu lagi di Ulu Bernam, Sungai Air Tawar, Sungai Panjang, Sungai Burung. 4 kursi je, saudara. Semenyih, 5 kursi. Semenyih itu pilihan raya kecil. 5 kursi saja ada UMNO, saudara, di Negeri Selangor. Tapi kali ini tambah 7 kursi. Kalaulah warga UMNO benar-benar ikhlas, mau membina kembali kekuatan, mau membela sekali pengaruhnya, inilah masanya. Di sinilah saya lihat kebijaksanaan Presiden UMNO untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Sedangkan kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, belum pasti. Belum pasti kita dapat kawasan-kawasan yang selamat dan belum pasti kita boleh. Sebab berapa penggal? 4 penggal namanya. Kita berusaha untuk memenangi kawasan di Selangor, tak mampu. Sebab penguasaan Parti Keadilan di Selangor memang sukar untuk ditembusi. Dan sekarang ini bila dah bersama, maka mereka memberi kita 7 kerusi. Saya rasa sepatutnya berterima kasih lah. Dan saudara, orang memberi kita merasa, saudara. Ada ubi, ada batas. Ada budi, kita kena balas. Sebab itu di mana-mana kawasan yang perlu UMNO menangkan untuk calon-calon daripada Parti Keadilan, Pakatan Harapan ni, mesti buat kerja habis-habisan. Sebab mereka telah memperlihatkan keikhlasannya. Dan kalau itu yang berlaku, saya melihat, saudara, bahawa keseluruhan nail lah untuk pembangkang di Selangor. Sebab macam mana saya dah katakan 3-4 malam lepas, melihat dari segi pola-pola pengundi. Walaupun orang mengatakan 70% lah, 40% lah, kononnya dengan adanya isu Datuk Sanusi, maka orang akan hilang keyakinan dan sebagainya. Saya tidak nampak, saudara. Terus terang saya katakan bahawa dari segi pola pengundi, khususnya di Selangor, sebab Selangor ni pengundi-pengundinya selalu saya katakan well educated. Dan di Selangor ni, saudara, pola pengundian terbagi pada 2. Satu iaitu metro politician. Itu orang yang tinggal di kawasan metro, kawasan yang gated society. Satu masyarakat yang sudah pun terkurung. Kerana rumah-rumah mereka mempunyai guard dan sebagainya, sebab saya katakan gated society in a metro. Dan mereka sukar untuk dihubungi macam di kampung-kampung. Cuma yang boleh menghubungi melalui media sosial, dan penguasaan media sosial tentulah daripada Parti Keadilan. Dan warga Keadilan begitu gigih mereka. Saya rasakan kalau Keadilan begitu bermurah hati dengan pimpinan UMNO, kenapa pula kita nak membalasnya dengan keadaan. Belum lagi saya nak tengok macam mana keputusan di Pulau Pinang, saudara. Contoh macam di Kelantan. Bayangkanlah, saudara, Keadilan, Pakatan Harapan begitu bermurah hati, saudara. Di Terengganu, mereka merasakan kalau bolehlah menangkanlah supaya 26 kursi daripada UMNO Barisan Nasional. 6 saja daripada Pakatan Harapan. Di samping itu macam di Kelantan, saudara, 31. Bukan kaling-kaling, saudara. Memanglah ada kawasan sukar. Dan begitu juga bagi Pakatan Harapan untuk menang, ada juga kawasan yang sukar. Macam kawasan Kota Lama tu ruang
memang jelas. Tetapi bagi saya melihat, inilah masanya kalau kerjasama antara UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, sama ada keadilan dan juga daripada Parti Amanah, saya rasa cahaya sinar ada di hujung terowong. Untuk Selangor, saya rasa kalau 12 kursi yang saya dapat ni saudara, saya rasa ini yang terbaik lah. Terpancar keikhlasan pimpinan daripada keadilan, pimpinan daripada amanah. Sebab ada juga kursi yang macam di kapal, saudara. Di kapal tu, itu sebenar-benarnya itu sepatutnya amanah, saudara. Di Selat Kelang tu. Tapi mereka pun sama, tak ada masalah. Keikhlasan itu yang penting. Saya tahu memang ada usaha nak dapatkan kursi di Sungai Ramal misalnya, di Kajang. Tapi kursi itu dimenangi oleh calon daripada amanah. Tapi amanah sanggup bagi juga saudara di kawasan macam di Dusun Tua, saudara, di Sijangkang, saudara. Jadi keadaan beginilah saya rasa, saya melihat agihan kursi kali ini terbaik dalam satu pasukan untuk menghadapi percaturan politik. Inilah dinamakan dinamika baru. Kalau ini terjadi, benar-benar terjadi, dapat termeterai, besok lusa akan diumumkan nanti saudara. Saya ucapkan syabas dan tahniah pada pimpinan UMNO, Barisan Nasional, Parti Keadilan, Amanah. Saudara, inilah satu warna-warni baru dalam dunia politik. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.